Okey, tak apa. Baru nak record. Nanti cikgu akan rewind sedikit yang belakang sana, yang depan-depan tadi. Okey, hitung nisbah jari dulu ah. Hitung nisbah jari. Um, Okey, sebelum itu, sebelum nak agak nisbah jari, kita mesti pastikan untuk carta nombor satu. Ini carta nombor satu ah. Carta nombor satu, carta nombor dua. Okey. Carta nombor satu, nombor dua ini, nombor satu mesti item, kalau ikut tahun, ini tahun 2015. Ini tahun 2016. Tidak boleh kamu buat carta nombor satu ni kamu letak tahun 2016. Carta nombor dua ni kamu letak 2015. Ini tak boleh. Tak boleh. Dia mesti ikut urutan lah 15 dengan 16 dulu. Boleh? Okey, munnya buksik makan tahun macam ni cikgu. Kalau dia tak menggunakan tahun, lihat kepada soalan. Kadang-kadang kita nak membandingkan contoh. Okey. Contoh cikgu patah balik ke slide yang pertama. Okey, contoh ini. Ini bukan tahun. Sebab dia hanya ada satu tahun. Tapi dia membandingkan apa? Import dan export. Import. Dia sebut import dulu. So, import sebelah nombor satu. Export dia sebut nombor 2. Jadi export kita letak dekat carta nombor 2. Okey, boleh? So jangan letak sembarang. Tak boleh letak sembarang. Menjejaskan nisbah jari nanti. Sebab tu kena pastikan nak dijadi carta nombor 1 dengan carta nombor 2 bergantung kepada apa yang nak dibandingkan oleh soalan. Kalau soalan tidak membandingkan nombor pula, tidak membandingkan tahun, kamu kena tengok siapa yang dia sebut dahulu. Dia sebut import dahulu, so import dari carta nombor 1, export dari carta nombor 2. Kalau dia sebut perbandingan di antara apa nama tadi? Mangsa banjir di Johor dengan mangsa banjir di Sabah. Dia sebut siapa dulu? Mangsa banjir Johor. Johor jadi nombor 1. Johor. So Sabah akan jadi nombor 2. Macam ni. Tapi kalau dia tahun, senanglah kamu nampaklah tahun 2015 mesti jadi nombor 1, tahun 2016 jadi nombor 2. Okey. Baik. So bila dah faham sini, baru saya boleh bawa kepada nisbah jari. Okey, nak menghitung nisbah jari, saya guna tahun 2015 dengan tahun 2016. Satu nilai saja yang kamu guna pakai, iaitu jumlah besar. Okey, jumlah besar. So, untuk hitung nisbah jari, guna jumlah besar, jumlah carta. Apa yang jumlah yang ini. Jumlah itu. Okey, jumlah yang sana. Which is 2015 dia ada 8 470 dengan 10394. Sebab nama pun nisbah jari, so kita letak nisbah. Tengok saya letak terus nisbah macam ni. Sebab tu pentingnya kamu kena tahu siapa nak jadikan di sebelah nombor 1. Ini carta nombor 1, ini carta nombor 2. Ya, hai. Awas sikit. Carta nombor 2. Nisbah. Jadi kemudian satu lagi, cikgu guna warna biru. Nisbah jari yang ini yang saya letak anak panah ini sentiasa 1. Letak yang ini sentiasa 1, tidak boleh jadi 2, tidak boleh jadi 0.5, tidak boleh jadi 1.6, tidak boleh. Sentiasa berangka 1. Sentiasa engkah nombor 1. Sentiasa. Yang berubah, ini berubah. Ini berubah. Ikut operasi lah. Berubah. Ikut pengiraan kita. So,
Sebab konsep itu tadi, maka kita mesti bahagi dengan secara logik lah. Kita nak jadikan 8,470 tu jadi satu, kita mesti bahagi dengan 8,470. Betul? Betul kan? Jadikan dia. Sekejap, tiba-tiba saya ternampak satu. Sekejap, saya nak respon sekejap. Ayo. Salah. Aduh. Sekejap. Cari, betul tidak? 8 untuk menjadikan ini menjadi satu. Yang cikgu tanda ni menjadi satu. Belah ini. Belah ni jawapan dia satu. Jawapan dia satu. Logikkah? Betulkah kita bagi macam tu untuk menjadikannya satu? Betul tidak? Betul kan? Betul kan? Ya. Sebab itu. Itu kan? Okey. 8. Dan baik. Okey, kemudian ini mesti akan menjadi satu lah. Maka dengan itu sebelah sini pun banyaknya juga. Sebelah sini pun bahagi dengan angka yang sama. Angka mana cikgu? Ikut sebelah nombor satu ni lah, catatan nombor satu ni. Bahagi dengan siapa? 8470. So, sebelah ini pun bahagi dengan 8470. Okey. Belum siap lagi kita ni, belum siap. So, penambahannya, okey. Sebab ini formula, formula saya letak something. Letaklah ini. Aduh, mak cikgu, saya dah 3 tahun tidak masuk kelas matematik. Apa benda tu, Pak? Apa benda tu? Yang color biru saya letak tu. Punca kuasa. Yes, punca kuasa. Ada tidak punca kuasa dalam siapa guna kalkulator saintifik? Adalah punca kuasanya. So, pastikan kalkulator yang kamu beli tu ada simbol punca kuasa. Kalkulator cikgu beli yang color biru ni rupa-rupanya tak ada simbol punca kuasa. Sebab saya tak semak. So, hitung sekarang. Hitung. Saya bagi masa 1 minit. Hitung cepat. Apa jawapan yang di sini? Ini apa jawapan kamu? Okey, saya ambil warna lain lah untuk melihatkan jawapan. Sini. Ini memang nisbah kan? Ini. Ini memang nisbah ni. Nisbah ni tak boleh hilang. Okey, hitung. Kalkulator masing-masing. Dah cikgu. Berapa? 1/1.11. Yang ini jadi 1 kan? Ya. Yang sebelah tu? 1.11. 1.11. Okey. Yang lain tolong guna kalkulator. Salah handphone pula. Guna kalkulator kamu. Berjaya tak kamu dapat 1.11 itu? Berjaya. Berjaya, stay je. Yang lain make sure kamu pandai guna kalkulator. Sebab tu cikgu kata jangan guna kalkulator dekat handphone. Sebab dekat handphone nanti exam kamu tak bawa handphone dekat exam. So, kena pastikan menggunakan kalkulator yang ada, yang biasa macam ini. Ada soalan kah? Saya harap kamu tahu, faham untuk menghitung di sini. Menghitung ini. Baik, saya nak tukarkan dia punya tu dulu supaya kamu confident. Alert. Apa-apa nilai apa nama tadi? Carta pi nombor 1, carta pi nombor 2.
untuk menghitung nisbah jejari, kamu kena gunakan, bila kamu bahagi nilai kan, mesti bahagi nilai dengan jumlah carta nombor 1. Ini 84 kan? 84 itu adalah nombor 1 punya nilai. Ini adalah sama dengan sebelah sini. Sama. Jangan kamu anggap semua formula guna macam ni. Dia tidak. Bergantung kepada jumlah carta. Cuma operasinya ialah mesti ada square root, mesti ada punca kuasa dan bahagi dengan jumlah carta yang pertama. Sebelah ini pun, sebelah kanan ini pun dibahagi dengan jumlah carta yang pertama. Okey. So, dapatlah satu nisbah 1.11 bukan cm, cm. Ini cm. Ini nilai kepada cm. Ini tak adalah. Yes, itu cm. Okey, sekarang dah tahu cara mencari ataupun menghitung nisbah jejari. Sekarang apa guna nisbah jejari ini kepada carta? Nama pun nisbah jejari. So, nilai ini, nisbah ni untuk kamu gunakan melukis panjang jejari. Kan, ini bulatan, ini carta kamu. Titik tengah, okey, titik tengah. Jadi, berapa panjang jejari ini? Panjang ini panggil jejari. Berapa panjang jejari ini bergantung kepada nisbah yang diberi. Okey, berapa panjang jejari bergantung kepada nisbah yang diberi. Okey, bergantung kepada nisbah. Berapa panjang jejari. Bila kamu perhatikan, yang sebenarnya ada berbeza yang sebenarnya. Okey, kalau kamu perhatikan, jejari ini dengan jejari ini sebenarnya berbeza. Dan bila kamu perhatikan juga, kalau yang graf carta ni memang kurang jelas lah. Carta nombor 1 ni lebih kecil berbanding dengan yang pertama ini. Tapi tak beza sangatlah sebab dia 1 nisbah 1. So lebih kurang sama panjang. Baik. Macam mana nak guna nisbah jejari? Okay, so kita pergi next slide. Okay, next slide lah. Sekejap, apa nisbah jejari tu? 1 kepada 1.11. 1 kepada 1.11 cm. Sebelah sini cm Cikgu, Ya. untuk jumlah peratus tahun 2015-nya ada lebih 0.01 saya pakar. Tak apa. Salah saja. Jap. Cikgu alih ni dulu 2015. Yang sini dia kan? Nato kata? Oh, Lebih berapa? Kosong? saya ada lebih 0.01. Okay, good. 0.0. Dia memang lebih lah sebenarnya sebab dekat sini kan. Tapi kamu akan kamu hitung daripada atas ke bawah sehinggalah Sarawak. Jap. Saya nak menunjuk apa yang cikgu nak sampaikan ni. Okey. Hari tu kan cikgu pesan kita hitung daripada ikut apa yang dalam petikan. Negeri mana yang petikan beri dulu. Dia beri Negeri Sembilan. Kita pun berilah nilai. Lepas tu baru kita hitung macam ni kan. Kita hitung bermula dengan Negeri Sembilan. Kamu hitung peratus, kamu hitung sudut. Hitung peratus, sudut apa semua. Jadi bila kamu automatik kamu akan guna untuk Sarawak ni kamu letak 1440 bahagi dengan 8470 kamu dapat nilai something kan. Nilai dia lebih daripada 17 yang kamu dapat. Jadi bila kamu tambah dia akan jadi 100.01. So case ini sebab dia hanya
Ada peningkatan 0,01 saja. Jadi kita anggap saja dia 100%. Berapa kamu punya Sarawak dekat sini? Nilai yang kamu dapat. Teh. Untuk Sarawak ni Saya dah berapa? ubah tu. Sebelum tadi? Sebelum ubah? 17 perpuluhan lebih sikit Sekejap, nak? cikgu. Ni ada lebih sikit. So tak apalah. Lebih sikit tak apa. Sebab itu, nilai yang terakhir ni, kita tidak akan hitung dalam plotting. Sebab dia hanya baki kan? Baki, maka apa yang tertinggal itulah sektor untuk Sarawak. Fahamkah? Memang dia ada nilai baki sini lah. Sebab tu kamu dapat lebih 0,1. Yang kamu hitung, lepas tu hitung daripada atas ke bawah, sehingga yang Sarawak ni, bila kamu lukis dekat carta pie, okey, lukis carta pie, yang bahagian Sarawak ni kamu tak perlu hitung lagi sudah. Sebab dia adalah sektor yang berbaki, balance, sektor balance. So automatik dia dapat, memang dia bukan 17,01, dia 16 lebih saya rasa, 16 lebih. 16,99 macam tu lah untuk sektor. Walaupun dia 01, kamu dapat dalam kalkulator, tulis saja 100,00. Sama lah juga dengan ini. Kalau kamu hitung-hitung dalam kalkulator, jadi 360,02. Tulis je 360 juga. Ataupun kamu dapat 359,97. Tulis je 360 juga. Samalah, ini pun kalau kamu dapat 99,96. Tulis je 100%. Sebab nilai dia memang dianggarkan, bukan dianggar, dibundarkan kepada 100%. Okey kah? Teh dan yang lain-lain? Okey, cikgu. Walaupun dia berlebihan, bukan salah maksudnya. Okey, kita nak lukis graf. Nak lukis carta pie. Now, dalam kertas graf kamu ni, bahagi duakannya. Okey, bahagi duakannya. Aduh, saya lupa nak ambil saya punya yang. Okey, bahagi duakannya. Okey, doesn't matter lah. Bila kamu bahagi dua, ni 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, bahagi dua sini. Sebab kita nak melukis, dia macam kamu buat carta bertingkat hari tu lah. Buat carta bertingkat itu untuk kamu melukis. Sekejap lah, saya nak ambil yang saya dah lukis hari tu. Okay, cikgu cari dulu mana yang saya dah lukis hari itu. KPH. Okay, this one. Copy. Salah. So, kamu nampak yang saya lukis itu? Ni cikgu lukis. Okay, saya jelaskan yang ini dulu. Okay, kalau anda lihat, bahagi apa? Satu petak besar, 1, 2, 3, 4. Lepas tu ni kawasan tertengah, 1, 2, 3, 4. Nampak? 1, 2, 3, 4. 1, 2,
3, 4. Bahagian tengah ni biarkan kosong. Ni kosong. So, kamu lukis sebelah sini. Baik, lukis sebelah sini pun ada susunan yang kamu boleh ikut supaya senang kamu nak lukis sumber apa petunjuk bawah sini kan. So, kalau kamu lihat, saya gunakan garisan ini. Garisan ini ya. Garisan ini. Hitung daripada atas lah. Tengok hitung daripada atas berapa. 1, 2, 3, 4. Sama juga. 1, 2, 3, 4. So, ambil garisan ini. Garisan ini yang cikgu sedang gerakkan cursor ni. Garisan ini kamu punya diameter. Okey, akan jadi diameter. Okey, ingatlah sini kosong tadi kan. Jangan dilukis apa-apa. So, sini kamu punya diameter. Okey, tandakan macam ni lah. Tandakan. Buat bulatan, jangan buat bulatan dulu. Kamu dah tahu. Okey, so, sekejap cikgu alihkan yang ini. Aduh, dia gerakkan sekali pula. Okey, sihalah. Saya nak alihkan kat sini, tepi sini. Okey. Jadi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi garisan ini untuk kamu gunakan sebagai diameter. Okey. Saya letak garisan diameter. Ini 1, 2, 3, 4. Okey, ini garisan diameter. Ini untuk kamu senang nak letakkan apa nama tadi? Nak susun di mana kamu nak lukis, mula melukis carta. 1, 2, 3, 4. Okey, sini. So, ini garisan diameter. Garisan itu akan dipadam bukannya permanent. Dia akan dipadam. Garisan diameter yang inilah. Kawasan ni. Ni. Diameter ni. Letak situ. Kawasan tengah ni kosong kan? Yang ni. Tengah-tengah ni kosong. So, ni kosong. Ini jangan lukis apa-apa. Okey. Baik, dekat sini. Kamu tengok dia bermula dengan 1, 2. Ini titik tengah. Hujung ni 1, 2, titik tengah. Jadi, 1, 2, titik tengah. 1, 2, titik tengah. Okey, ini cara untuk kamu nak letakkan di mana lukisan-lukisan carta kamu yang mudah. 3 cm. 1, 2, 3. 1, 2. Okey. Now, untuk yang macam ini, untuk jejari, okey, untuk jejari, kita ada nilai yang standard. Yang dah difikskan, tak akan berubah. So, jejari kita guna standardnya adalah 3 cm. 3 cm. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3.5. Salah. 3 cm. 3 kali 5 cikgu guna itu. 1, 2, 3.5. Okey. Untuk standard carta pi bandingan yang dilukis secara menegak. Okey, dilukis secara menegak. Jejari standard 3.5 cm. Jejari standard. Standard tu yang dah difikskan. 3.5 fix untuk carta yang pertama. Okey, jejari 3.5 cm standard iaitu sudah difikskan tetapi untuk carta yang pertama. Untuk carta yang pertama. Jadi, ambil ruler, kamu hitung 3.5 cm. Agak-agak sinilah, okey. 1, 2, 3, sini 4, 3.5 sini.
Situ daripada diameter ini pergi ke sini adalah 3.5 cm. Jadi awak ambil jangka lukis, lukiskan 3.5 cm. Saya cuba guna yang sini sebab cikgu tak pernah cuba yang benda nama jangka sudut, jangka lukis ni. Okey, awak kena ambil catapai bandingan mesti ada jangka sudut dan jangka lukis. So ambil 3. Ini tengok dia sukat 5.7 cm kan. Saya nak alih sikit jadi 3.5 je nak. 3 macam ni dengan alih benda tu. 3.5. Sana. Ui, besar juga 3.5 dia ni. Jadi ambil 3.5. Ini kartun memanglah senang kita nak buat, tapi bila nak guna yang sebenarnya, kamu kena ambil jangka sudut ni, jangka lukis ni, letak dekat ruler ni, kamu hitung 3.5 cm. Cun. 3.5 cm. Kalau saya kecilkan ruler ni, kalau saya kecilkan dekat sini, salah. Tak mau juga dia. Okey. 3.5 cm. Macam inilah cara yang kamu buat kalau yang betul. Ambil ruler, ambil jangka sudut ini, jangka lukis ni, belakkannya letak dekat 3.5 cm. Ambil dan lukislah dekat kertas graf kamu. Tapi kertas graf ni, yang ini pergi kepada centernya. Situ kan. And then kamu pusinglah. Pusinglahnya untuk menghasilkan bulatan. Untuk menghasilkan bulatan. Okey, yang benda ni memang senanglah sebab kita boleh sebab dia tu bentuk macam ni. Okey, untuk memusingkannya. Okey, pusingkanlah bulatan. Okay, jangan kamu risau, cikgu apa hal cikgu terlebih lain. Memanglah terlebih lain sebab kalau 3 cm dia dekat sini kan, daripada sini pergi sini saja 3 cm. Kan senang kalau saya lukis ikut itu saja kan. Apalah cikgu tu. Ambil ni. Kita ikut sukatan yang panjang ini ya. Okay, saya nak pusing dia dulu. Saya nak ambil berapa panjang itu. Okay, panjang dia sini sampai sini saja. Situ aja. Okay, so kita boleh lukis. Nak lucu. Okay, then kita lukis. Okay dah. So kalau dalam andam pun dalam carta yang betul, dalam graf yang betul, dari sini sehingga sini yang cikgu sedang letak nak pandang ni adalah 3.5 cm untuk carta nombor 1. 3.5 cm. So ambil ruler kamu, garis. Garis yang tegak ini ya, yang tegak ni. Garis tegak itu. Okay, garis yang tegak itu. So, ini. Yang garis yang tegak ini. Standard dia 3.5 cm. Fix untuk carta nombor 1. Baik, untuk carta nombor 2, jejarinya berbeza. Jangan copy paste jejari sini. Jangan awak guna nilai jangka sudut yang sudah ada ni. Jangka lukis yang ada ni. Tidak, tak boleh. Dia tak akan sama. So, untuk melukis jejari carta yang kedua, sinilah kegunaan nisbah tadi. Berapa nisbahnya? 1. Okay, nisbah dia 1. Nisbah 1.11. Kan? So, kita tahu untuk standard ini, berapa jejari standard tadi? 3.5 cm nak. Okay, saya guna color lain untuk membezakan.
Dalam sentimeter ini 3.5 sentimeter sebabnya standard. Jadi untuk yang carta kedua tak boleh guna 3.5 lagi sekarang. Kita kena darabkan dengan 1.11. So berapa jari yang kedua ini adalah kamu kena darabkan 3.5 tadi darab dengan 1.11. Kamu dapatlah satu nilai. Yang nilai ini nanti dalam sentimeter. Okey, cuba hitung. Cuba tekan kalkulator kamu. 3.5 darab 1.11 menghasilkan berapa? 3. Dalam kalkulator 3.885. So, berapa yang kamu kena tulis? Kalau satu tempat perpuluhan, berapa ini? Berapa? Kalau kita nak bundarkan kepada satu tempat perpuluhan. Okey. Berapa? Jawablah. Tik, 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 tik. 3.885. Bundarkan kepada satu tempat perpuluhan. 3.9. Yes, 3.9 sentimeter. Jadi untuk jejari yang kedua, untuk carta yang kedua, jejari kita sekarang 3.9 sentimeter. Jejari pertama tak fix 3.5. Jejari kedua ini berubah mengikut nisbah. Itulah gunanya nisbah. Jadi kamu ambil jangka sudut, jangka lukis kamu ni agak-agaklah 3.9 ni menghampiri 4. Ini sudah 4 cm ni. So sampai agak-agak sampai sini lah. Sampai sini 3.9. Inilah dia. So kamu lukislah. Okay, saya ambil sikit. Okay, besar situ. Okay, then kita lukis. Cikgu nak letak color lukisan itu untuk carta yang kedua, ambil warna biru. Oh, yo. Okay. Jadi kamu nampak tak? Sebenarnya yang berwarna merah ni kecil daripada yang berwarna biru. Sebab jari dia kan dah bertambah 1.11. Yang jari sebenarnya ni nisbahnya 1. Jari yang kedua ni 1.11. Dah bertambah 0.11. Sebab tu nisbah jari yang color merah ni, carta yang pertama ni 3.5 cm sahaja. Tetapi untuk yang warna biru ini, jarinya menjadi 3.9 cm. Okey, letak situ garis. Garis tengah ini standard lah. Fix. Mesti ada garisan tengah ini. Yang ni mesti ada. Mesti fix jadi macam tu. So, nampak sudah kegunaan nisbah tadi. Mula-mula kamu belajar menghitung. Sekarang kamu kena gunakan nisbah itu untuk melukis jejari carta. Carta pai 1, carta pai 2. So, bila sudah siap template macam ni, terkeluar, dah. Dapat Dorin ada record. Barulah kamu ambil jangka sudut untuk melukis sudut-sudutnya. Okay, melukis sudut, itu kan dah ditunjuk. Cikgu harap kamu ingatlah macam mana nak melukis sudut itu. Mana jadualnya? Kamu ambillah jadual ya. Lukislah sudut sini. Cikgu rasa perlu tunjukkah? Tak perlulah kan? Dia bermula daripada titik garisan ini arah ke situ. Okay, dia mesti arah ke sana. Bacaan kamu. Kamu pusing jangka sudut tu ikut arah jam. Macam ni. Okay, ini arah pusingan jangka sudut. Okay, jangka sudut. Arah pusingan dia ke sana, ke sana.
Dapatlah sektor-sektor. Bila kamu dah dapat sektor-sektor, colorkan sektor tadi dan tengok handwriting kamu tu muat tak untuk melukis peratusnya di dalam sektor. Kalau tak muat, lukislah di luar. So dalam kes ini kan dia dah menghampiri hujung kan, hujung carta hujung kertas graf. Kamu tulislah dia di bawah sinilah. Contohlah. Okey, contoh. Saya guna next slide yang sebelum ni ya. Okey, katalah tadi yang ini dia dah berada di hujung graf kan? Dah kertas graf kamu dah penghujung. So bila kamu tulis buatlah sedikit buat kata tepi ni dah habis dah carta kertas graf kamu. Buatlah tepi macam tu. Engkahlah 16.75%. Ni di bawahnya lah. Macam ni. Boleh? So, bila sudah selesai, okay, saya padam. Ni, barulah kita nak padam garisan-garisan yang tidak perlu tadi. Garisan merah ni tak perlu. Saya kecilkan yang punya rok. So, itulah dia hilangkan pula. So, ini yang color merah ni kamu pandang balik sebab ni tidak perlu. Boleh? Then, bila dah siap kamu meletakkan sektor-sektornya. Sektor-sektornya pun sudah ada. Lukisan, colorkan sektornya. Ini yang cikgu sebut tadi. Kalau dah sampai hujung nak, kamu letaklah satu. Sama ada nak tulis atas sini pun boleh. Ataupun di bawah sini. Mau letaklah macam ni. Sebab dah penghujung graf kan. Buat macam ya. 16.71%. Yang ni pula kamu letak di bawah sini. 27.5%. Ini 38.7%. Macam ni ya. Boleh ha? Tambahlah tepi tu pun agak berisiko untuk tak sempat nak tulis. Kamu buat macam ni lah. Buat macam ni. Buat macam ni. Kalau handwriting kamu dapat menulis di dalam, tulis di dalam. Tapi seragam. Satu di dalam, semua orang di dalam. Yang ni pun kena di dalam. Kalau buat di luar, semua di luar. Yang ni pun semua di luar. Then, bila dah siap sektor, lengkapkanlah dengan maklumat-maklumat lain. Tajuk, label carta, jumlah carta, lepas tu nisbah jejari, lepas tu petunjuk, lepas tu sumber. Menghasilkan graf yang lengkap. Okey, itu sahaja. Ada soalan? Okey. Sebab tadi belum berikut saya ulang balik yang pertama tadi untuk tujuan record sahaja. Ini yang cikgu sebut tadi yang tak sempat direkod tadi berkenalan dengan carta pi, which is mesti ada tajuk, mesti ada label carta. Label carta ni wajib, tak ada nanti 1/20. Kemudian carta itu sendiri, kemudian jumlah carta. Jumlah carta ni wajib, nisbah jejari wajib, petunjuk wajib dengan sumber. Jadi yang ini lukisan ni untuk kamu nak mengingatkan bagaimana nak label carta pi. Ada mata, ada kening. Kening ni dia punya label carta. Lepas tu ada eye bag. Sebab belajar PA semalam-malam je. Jadi ada jumpa eye bag kat bawah sini. So eye bag ni adalah jumlah dia lah. Apa ada bunyi-bunyi? Tak ada. Okey, then mesti ada jari. Okey, nisbah jejari pula. Macam mana nak kira nisbah jejari? Okey, nisbah jejari. Baik, sebelum kepada nisbah jejari. Yang ini apa ini? Ini ialah cara kamu nak kenal pasti itu carta pi bandingan ke apa? Apabila dalam soalan dia nak kita buat melukis carta yang ada satu perkara tapi dibuat untuk 2 tahun. Jadi bila ada carta
ada satu perkara dan dibuat untuk 2 tahun, maka soalan itu jadi soalan catapai perbandingan. Dan catapai perbandingan jumlahnya tidak boleh sama. Tidak akan samalah, jumlah ni tidak akan sama. Kalau dia sama, dia tak akan nak membandingkan apa-apa lah nanti. So, boleh juga samalah, berbeza data. Tapi macam tak pernah je cikgu jumpa soalan macam tu. So, dia adalah jumlah yang berbeza. Kalau jumlah yang sama, itu akan jadi carta bertingkat. Okey, kemudian itu saja saya rasa yang tak sempat di-record nak. Nisbah jejari, ini cara susun. Cara susun mesti tahun kecil dijadi carta 1, tahun yang terkini jadi carta yang kedua. Yang macam ni tak boleh. Kita tak boleh tak sebarang. Sebelah ni 2016, sebelah ni 2015 tak boleh. Dia mesti bermula dengan 2015, kemudian 2016. Dia mesti macam itu. Dia mesti macam itu. Okey, kalau dia tidak melibatkan tahun, tengok apa yang dia sebut dahulu. Dia sebut import, maka import akan jadi carta 1, export akan jadi carta 2. Carta 1 dan carta 2. Pentingnya kamu tahu carta 1, carta 2 sebab kita nak menghitung jumlah, menghitung nisbah jejari. Okey, nisbah jejari dah ada record nak macam mana nak hitungnya. Nyamuk. Okey, itu sahaja untuk pagi ini. Ada soalan? Tak ada. Tak ada? Ada. Okey, Ya. so cikgu stopkan recording supaya tak lama sangat.